Pagi. Alright, macam mana saya jadi usahawan? Alright, so sebelum tu saya perkenalkan diri saya lah. Nama saya Wahyi Abdul Rashid. Saya merupakan pengasas lah kepada Greenmetric. So Greenmetric ni apa? Greenmetric ni kita adalah platform tempahan kereta sewa. Kalau you all nak sewa kereta, boleh pergi dekat kita punya website gogreenmetric.com. Boleh tempah kereta sewa dekat situ seluruh Malaysia. Okay, so video ni saya buat just nak berkongsi lah, share pengalaman kan. Alright, so sebelum tu saya nak check, you all boleh dengar tak suara saya dengan jelas, video semua clear? Test 1, 2, 3, test 1, 2, 3. Kalau you all ada soalan nak tanya, tanya je. InsyaAllah saya cuba jawab. Okay, dulu asalnya saya ni dulu kerja government, kerja dekat universiti dekat Sarawak. Lepas tu saya start kerja tu tahun 2005, and then 2006 tu saya start buat bisnes lah, buat bisnes sambil-sambil, buat bisnes kereta sewa lah. And then 2011 saya berhenti kerja daripada universiti, and then saya fokus kepada bisnes kereta sewa. Tahun 2000 saya buat bisnes kereta sewa tu kira lama jugalah, daripada tahun 2006 sampai tahun 2020. Bila COVID-19 melanda, bisnes kereta sewa saya memang terjejah teruk lah. Memang langsung tak ada income. And then saya nak tak nak terpaksa buat bisnes lain lah. So mula-mula saya cuba jual macam-macam lah, hand sanitizer lah apa. Lepas tu jual popcorn, lepas tu jual kuih raya, jual rendang, jual kerepek, jual kambing perap apa semua kan. Just nak survive. Alright. Tapi bisnes tu tak bertahan lama. And then saya buat bisnes tu sampai hujung tahun 2020 lah. And then masa tu saya ada pekerja, lebih kurang 6 orang pekerja. Lepas saya bayar gaji pekerja, and then pekerja saya pun dia orang minta nak berhenti kerja lah. So tahun 2021 tu Januari, so saya kira macam lost everything lah. Dengan bisnes kereta sewa pun tak ada income, buat bisnes jual produk pun tak ada untung, pekerja pula semua dah berhenti. And then duit saving pun banyak yang dah habis. Lepas tu macam saya pun masa tu komitmen pun semua dah tak boleh nak bayar. Lepas tu kena saman lagi kan. And then macam-macam lah. So pada tahun 2021 tu bermulalah perjalanan saya. Memang saya kena start daripada bawah balik. Alright, thank you pada yang join saya punya live ni. Saya tak nampak komen. Cuba you all komen you menonton ni dekat mana. And then kalau ada soalan nak tanya je. InsyaAllah saya cuba jawab. Sekejap saya ambil tisu. Ambil air sikit dan tisu. Alright, so 2021 saya pun memang termenung. Bisnes sekarang okey ke? Bisnes mana satu tu? Bisnes mana satu? Bisnes ni, selagi bisnes tu boleh menyelesaikan masalah orang, bisnes tu okey. Bisnes tu kalau tak okey, bila bisnes tu tidak boleh menyelesaikan masalah orang lah. Kan? Lagi ramai masalah orang yang kita boleh selesaikan, lagi bagus lah. Kan? So sekarang ni saya buat dua bisnes sebenarnya. Saya buat bisnes SKV, dan bermula pada tahun 2022 lah, bila satu dunia melalui fasa endemik. Bisnes kereta sewa ni dia start balik lah. Permintaan tu makin banyak apa semua. Tapi untuk saya start balik bisnes kereta sewa ni mencabar juga. Alright, sekejap Alright. So macam bisnes kereta sewa ni saya kena mula balik pada zero lah. Sebab apa? Macam company saya pun dah tak ada kereta.
Saya dah start jual kereta tu daripada tahun 2019 lagi. 2019 saya dah jual semua kereta. Waalaikumsalam Faizal Zain. Okay. 2020 tu mostly company saya dah tak ada kereta. And then kebetulan masa tu COVID, memang income daripada kereta sewa tu langsung tak ada income lah kan. And then kira macam kita ni lockdown COVID tu lebih kurang dalam 2 tahun lah, 2 tahun. And then sekarang ni tahun 2022 bila kerajaan mengeluarkan arahan kita dah melalui fasa endemik, maknanya semua orang boleh berjalan, pelancong pun dah start boleh masuk apa semua. So permintaan kereta sewa tu meningkat balik. Cuma masalah saya masa tu booking banyak masuk tapi kereta tak ada kan. And then saya pun dapat je booking, saya bagi-bagilah dekat kawan-kawan saya yang masih buat kereta sewa kan, tapi still tak cukup. Alright, so saya pun fikir, kebetulan lah sepanjang PKP tu ada lebih kurang 2,000 orang lah mesej saya minta nak belajar macam mana nak buat bisnes kereta sewa kan. So saya pun fikir macam booking kereta sewa tu makin banyak. And then supplier yang saya ada tu tak cukup. And then dalam masa yang sama ada ramai orang lah yang mesej minta saya ajar lah macam mana nak buat bisnes kereta sewa. So tak silap saya bulan Julai lah, bulan 7 saya buat satu program, saya panggil program GM Hub. GM Hub. So siapa-siapa yang nak belajar bisnes kereta sewa, dia join program tu. And then saya sediakan sistem, saya buat coaching, saya ajar, dokumen sewa semua saya sediakan, sampai diorang boleh run bisnes kereta sewa lah. So alhamdulillah daripada bulan Julai 2022 saya buat program tu sampai bulan lepas lebih kurang dalam 120 orang yang join yang join program tu kan. So sekarang ni booking masuk banyak. And then saya ada lebih kurang 100 orang lah yang ada ready stock kereta yang akan supply kereta tu lah. So alhamdulillah sekarang ni booking masuk, kita boleh close lah. Tapi ada setengah-setengah kawasan tu kita masih lagi tidak ada supplier lah. Contoh macam Kedah kan, Kedah kita tak ada. Bang, buat bisnes susah tak atau kena pi kursus? Semua bisnes susah. Kalau bisnes ni senang, semua orang nak buat bisnes kan. Alright. Sekejap. Saya rasa tak ada bisnes senang lah kan. Semua bisnes susah. Tapi kalau macam you ada pengalaman, you dah biasa kan. Macam saya kan, bisnes saya tu kira macam betul-betul jatuh. Kira macam 2020 kan. 2020 memang hancur lebur lah saya punya bisnes kan. And then saya buat bisnes baru pada tahun 2021. Sebab apa? Kita dah ada pengalaman, kita punya branding pun dah okay, and then kita pun dah ada follower kan. So dalam masa tak sampai setahun saya buat bisnes baru, saya dapat buat jualan 3 juta lebih. Kan? 3.5 juta lah. Tahun 2021 saya join satu company. Saya promote. So dalam tahun tu saya dapat buat jualan 3.5 juta. Tapi benda ni kalau you tidak ada pengalaman, you tidak ada skill kan, you tidak ada kemahiran apa semua, jadi susah sikit. Macam saya daripada tahun 2006 lagi saya dah buat bisnes. So saya tahulah macam mana nak marketing, macam mana nak tarik orang apa semua kan. So alhamdulillah tahun pertama je saya dapat buat jualan 3.5 juta lah. So kalau you tanya penting ke pergi kursus, kira macam bukan kursus lah. Kalau kita pergi belajar, kita ada ilmu. Sebab apa? Duit, business, saving, semua boleh hilang tuan-tuan. Tapi kalau you invest pada ilmu, selagi you otak you waras, ilmu tu takkan hilang. You boleh guna balik, you boleh bina balik. Macam saya start saya start berniaga lah. Saya banyak pergi kursus yang percuma pun saya pergi, yang berbayar pun pergi.
beli buku, baca buku, jumpa orang, masuk training semua. So saya banyak invest kepada knowledge. So bila kita jatuh, kita tak jatuh kosong. Banyak orang dia jatuh kosong. Dia nak bangkit balik dia tak tahu. Macam saya, macam orang kata lah, ilmu penuh di dada kan. Ilmu penuh di dada. Walaupun kita jatuh, kita ada ilmu, kita ada skill, kita boleh bangkit balik. Alright. And then the best part adalah pada tahun 2022, tahun ni lah kan, tahun ni macam saya join satu company ni, SKV je, saya tunjuk ni. So this company SKV. So you nak tahu tak saya punya jualan pada tahun ni lah, setakat daripada Januari sampai Januari sampai Ogos, total sale yang team saya dah buat lebih kurang dalam 12.1 juta. Alright, and then commission pun dalam 350,000 lah. Modal dia rendah je. Modal dia dalam RM65, 40 sen kan. Saya join dulu modal RM50 je. And then tahun 2021 saya punya commission tu dalam 250,000. And then tahun 2022 commission saya dah 350,000 lah. Dekat 600,000 dah saya punya commission. Modal RM50 je. Alright, user tanya, bisnes kereta sewa mana yang bagus? Kereta ke, 4x4 ke atau van? Thank you boss. Okay, kereta sewa ni macam saya punya formula lah. Kalau you nak start, the best you start dengan kereta yang paling senang sewa. Macam saya punya formula lah. Kalau you boleh ada 5 kereta kecil, and then barulah you ada satu kereta besar. Kereta kecil ni apa? Kereta macam Azia, Beza, Myvi, Alza kan. So kalau you ada 5 kereta kecil ni, sebab apa, kereta kecil ni memang hari-hari orang sewa, memang senang sewa. Dia untung dia tak besar tapi senang disewa. Alright, so kalau you dah ada 5 biji kereta ni, and then barulah you start fikir kereta besar lah. Tak kisahlah you nak beli 4x4 ke, van ke, MPV ke, Alphard ke, Velfire semua. Alright, so 5 kereta kecil, 1 kereta besar. Okay, kereta kecil ni time cuti ke tak cuti ke memang ada orang sewa. Permintaan dia memang sentiasa ada lah kan. So kereta besar ni dia biasanya time cuti baru orang sewa kan. So bila time biasa, kereta kecil ni dia dapat duit, so dia boleh bayar kereta besar ni. Alright, bila time cuti ada kenduri ke apa semua, kereta besar ni akan jalan. So you akan buat duit lah masa time cuti. Okay, kalau kemalangan macam mana ya tuan? Okay, kalau macam saya dululah saya buat bisnes kereta sewa. Macam kereta sewa ni, accident tu memang tak boleh nak elak lah. Memang akan ada, tiap-tiap bulan memang ada lah. So macam saya, dulu saya ada lebih kurang dalam 70 biji kereta lah. Okay, so saya ada kawan, dia ni ada bengkel lah, dia ada workshop, dan bengkel dia ni memang boleh claim insurans. So kalau kereta saya accident, tak kisahlah siapa yang bawa, customer ke siapa bawa, saya just contact je owner dia, nama dia Mr. Lau kan. Mr. Lau, saya punya kereta accident lah. So Mr. Lau ni, dia ni memang dah lama buat bisnes kereta, dia dah lama buat bisnes repair kereta, claim insurans. So Mr. Lau ni dia ada banyak network. Alright, so katakan kereta saya accident dekat lokasi yang jauh, so orang yang jumpa tu company lain. So saya just contact je Mr. Lau. Mr. Lau boleh contact company tu, minta macam hantar ke dia, kan. So Mr. Lau ni dia punya servis lah, macam report polis semua dia buat apa semua. And then saya just hantar dokumen je lah, macam hire purchase kan, lepas tu IC, driving license apa semua saya bagi dekat dia. Dia buat report, dia yang submit claim, settle. Biasanya sebulan settle lah kereta tu. Alright, so kereta tu memang kita claim insurans. Lepas tu kalau macam kemalangan tu disebabkan kecuaian pelanggan, kita minta ganti rugi jugalah dekat customer. Macam company saya, kita ada 4 kategori kereta lah. Kita panggil Group A, Group B, Group C, Group D. Okay, kalau Group A ni, kita akan minta ganti rugi dekat customer paling tinggi RM2,000. So duit tu kita guna, and then duit tu biasanya kita guna untuk bayar lah installment semua kan. Sebab apa, bila kereta tu accident, dah masuk workshop, kita pun dah tak ada income. So kita gunakan duit tu untuk cover kita punya kehilangan income.
Okay, Group A RM2,000. Kereta Group A ni jenis macam kereta kecil lah, macam Viva ke Azia kan. Okay, Group B RM3,000. Group B ni kereta macam Myvi, Beza, Proton Saga, apa semua kereta yang compact ni kan. So yang ni kalau accident memang disebabkan kecuaian pelanggan, kita akan claim dekat customer tu maksimum RM3,000. Alright. So duit tu kita gunakan untuk cover lah kita punya kehilangan pendapatan. Group C RM5,000. Group C ni kereta-kereta yang jenis macam Alza ke, Izora ke, 4x4 ke, van ke kan. So yang ni kita minta ganti rugi maksimum RM5,000. Okay, Group D ni kereta mewah lah, macam Alphard ke, Velfire ke, Camry ke, Starrett ke. Ini kereta mewah. So kita minta maksimum RM10,000 lah. So duit ni kita gunakan untuk cover lah kita punya kehilangan pendapatan. Tapi kalau macam accident tu bukan disebabkan kecuaian pelanggan, kita tak minta apa-apa lah. And then kita pun claim macam loss of use daripada pihak ketiga. Menjawab tak soalan Mr. Nobody? Kan? Ada lagi tak soalan pasal bisnes kereta sewa? Alright. Saya ada juga case macam customer saya sewa sewa dia sewa Proton Saga kot. Lepas tu tiba-tiba kereta saya ni ada kereta langgar daripada belakang. So kalau nak ikutkan bukan salah customer kan. Sebab apa orang langgar daripada belakang. Lepas tu kereta ni yang kat belakang ni pula kereta lama. Kereta tu tak silap saya tak ada insurans. Road tax semua tak ada kan. Lepas tu saya nak minta ganti rugi dekat customer. Customer cakap bukan salah dia. Sebab apa yang langgar tu orang belakang. Orang belakang pula tak ada road tax insurans. So nak tak nak terpaksalah pakai insurans kereta saya lah kan. So saya pun tak minta apa-apa daripada customer. And then kita pakai insurans kereta kita lah. So macam kat situ saya rugilah. So biasa bisnes kereta sewa ni, ada masa kita akan rugi sikit, ada masa kita untung. Alright. So macam kalau you ada 10 biji kereta kan, so mungkin 9 biji kereta tu buat duit, sebiji yang akan problem kan. So kita ada part yang kita untung, ada part yang kita rugi kan. And then kereta sewa ni average kalau you buat sewa kan, kalau you buat marketing semua, satu bulan you boleh dapat dalam RM2,000. Macam Azia ke, Beza ke, Proton Saga kan, satu bulan you boleh dapat RM2,000 sebiji kereta. Kalau you ada 10 biji kereta, maknanya dalam 20,000 kan. And then dia punya profit tu biasanya dalam 30-40%. Alright. Okay. Frodo dia tanya, jika customer tak mau ganti rugi juga macam mana? Okay. So contohlah, kita nak bagi you senang faham, kita buat contoh kan. Okay, Frodo, you sewa kereta saya kan, you all pun sama juga. Contohnya you all sewa kereta saya, lepas tu you bawa kereta tu accident, dan memang accident tu disebabkan kecuaian you. Entah macam mana, you terlelap, you mengantuk apa semua, you tertidur, lepas tu you terbabas, you langgar kereta orang. Memang salah you lah kan. Okay, so contoh you sewa kereta saya Beza kan. And then Beza ni Group B. Group B, and kereta tu memang rosak teruk lah, kena claim insurans kan. So kalau ikutkan kita punya term and condition, you kena bayar lah RM3,000. Sebab apa? Duit tu saya gunakan untuk cover saya punya kehilangan pendapatan. Okay, saya minta lah elok-elok. Okay, Tuan Frodo, saya kereta ni you bawa accident, and then memang ni dalam report pun polis katakan you cuai, you mengantuk apa semua, you terbabas apa semua, ataupun you bawa laju and then accident. So saya nak minta ganti rugi RM3,000. Okay, so persoalannya you bayar ke tidak? Kan, you boleh je berlari, you lari apa semua kan, you block saya apa semua, you boleh kan. Soalannya you bayar ke tidak? Alright. Cuba jawab. Kalau you sewa kereta saya kan, and then kereta tu accident, dan accident tu memang disebabkan kesilapan you, so saya minta ganti rugi RM3,000. Memang kereta tu saya claim insurans, tapi saya dah tak ada income kereta tu, saya kena bayar bulan-bulan kan, bulan-bulan dekat bank. So saya minta ganti rugi RM3,000. You bayar ke tidak? Cuba jawab dulu. Perlu saya lari, Frodo dia kata dia lari kan. Okay, mungkin dia block saya apa semua. Okay, tak apa. Saya buat report polis.
Saya buat report polis, kata okay, Frodo ni dia dah sewa kereta saya, and then memang dalam term and condition memang kita ada nyatakan dia kena bayar ganti rugi RM3,000. So saya buat report polis, so saya forward dekat you kan, saya forward, mungkin you dah block apa semua and then saya, kalau saya jahat, saya boleh viralkan you. Sebab apa, saya dah ada detail you, nama you, IC apa semua, saya dah ada detail you. So kalau saya jahat, saya viralkan you. Okay, Frodo ni dia sewa kereta saya, accident, and then dia kena bayar ganti rugi RM3,000. Kita minta elok-elok, dia tak nak bayar. Kan, lepas tu dia block kita, and then so saya tak ada pilihan, saya terpaksa buat report polis dan saya terpaksa viralkan you. Kan, so saya screenshot report polis apa semua, tunjuk apa semua, saya malukan you. You nak bayar ke tidak? Frodo, you nak bayar ke tidak? Tak kisahlah you pakai kereta orang kan. You pakai kereta orang, you kena responsible lah. Frodo, you nak bayar ke tidak? Saya dah viralkan you, saya dah buat report polis, saya dah viralkan you, saya malukan you. And then sebelum you sewa tu, saya dah ambil detail tempat kerja you semua kan. Saya hantar detail tu dekat you punya boss, dekat you punya majikan. Saya maki you punya boss. Ini yang bank buat. Apalah kau punya pekerja ni kan, sewa kereta orang kan, dah accident pun semua tak nak bayar. Apa punya pekerja, apa punya boss dia macam tu lah. Tak ada duit, lagi-lagi, tak apa kan, lagi-lagi. Alright. Okay, kita dah viral apa semua, and then sebenarnya viral tu tak boleh buat lah, tapi kalau setengah-setengah company dia jahat lah, dia buat. Alright. You tak nak bayar, saya sitoskan you, saya blacklist you. Okay, saya sitoskan you, maknanya saya hantar dokumen sewa you semua tu, dokumen semua dekat sitos, kita blacklist you. So bila you kena sitos, nama you naik dekat dalam sitos, you tak boleh buka account bank, you tak boleh apply loan, kan, silap-silap you nak minta kerja pun tak boleh. You nak bayar ke tidak? Dan saya charge you setahun 18% interest. Kalau RM3,000, saya charge you interest 18% setahun. You nak bayar ke tidak? Frodo, you nak bayar ke tak? Saya dah sitos you. You nak buat loan tak boleh, you nak buka account bank tak boleh, and then memang you jam. Boleh, dengan syarat company saya memang ada subscribe sitos. Sitos ni mahal, kena bayar RM500 sebulan. Boleh, kalau company tu dia ada subscribe sitos, kita boleh sitoskan. So Frodo, sekarang ni saya sitoskan you RM3,000 plus interest 18% setahun. Boleh, kita boleh sitoskan. Kan? Sebab apa, sitos ni dia akan entertain klien dia yang bayar dia. So macam kalau company saya bayar sitos, saya report dekat sitos, saya bagi dokumen semua, memang you kena blacklist. Okay, Frodo, you nak bayar ke tidak? Ni RM3,000 ni, RM3,000 plus dengan 18%. Setiap tahun naik 18%. So kalau saya simpan dekat ASB pun lagi, kalau saya sitoskan you, lagi untung saya sitos you daripada saya simpan dekat ASB. Kalau you all sampai ke that level, kita dah minta elok-elok, kita dah buat report polis, kita dah viralkan you, kita dah sitos you, you nak bayar ke tidak? Frodo, you nak bayar ke tidak? Yang lain-lain macam mana? You nak bayar ke tidak? Nama you dah kena sitos, you dah kena blacklist. Cuba komen. Saya nak tengok you punya tahap ketahanan tu. Kita company relax je. Mana Frodo ni? Ambil peguam senang. Siapa yang nak ambil peguam? Company saya nak ambil peguam. Peguam kena bayar RM2,000. Kalau nak upah peguam, minimum RM2,000. Peguam cas. Kena bayar lah. Okay, kalau 3K plus 18%, kena melutut lah jawabnya. Kan? Okay, macam contohnya you all keras kepala juga, tak nak bayar apa semua kan. Alright, tak apa. So saya boleh appoint lawyer, saya boleh lantik peguam. Kita ambil satu lagi proses ni dipanggil garnishi. Garnishi ni maknanya lawyer dia akan pergi ke mahkamah, dia akan kemukakan semua dokumen semua. Okey, dia ni dah sewa kereta apa semua, and then kereta ni accident apa semua, and then kita minta ganti rugi RM3,000. So
lawyer dia akan minta mahkamah keluarkan arahan untuk bekukan you punya account bank plus dengan upah lawyer. Kalau lawyer tu dia kata dia punya upah RM2,000. So kita akan minta ganti rugi kat you RM3,000 plus RM2,000 upah lawyer. Ada lagi lah segala fee apa semua, tap jadi RM6,000. So account bank you tu kena block, kena freeze. You tak boleh withdraw duit, you tak boleh transfer duit. Apa saja duit yang you ada, tak kisahlah simpanan ke, ASB ke, apa saja, semua kena beku. Dan bank akan keluarkan duit you tu and then bayar dekat lawyer, lawyer akan bayar kat saya. Yes, dia panggil garnishi. So asalnya kita minta elok RM3,000, sekarang ni dah jadi RM6,000. RM6,000 kan. So you nak bayar ke tidak? Tuan, masa buat sewaan ada beritahu tak pasal kalau berlaku kemalangan? Ada, dalam term and condition memang ada. Dalam term and condition kita memang ada, dekat kita punya website pun memang ada. Apa kalau berlaku kemalangan, detail tu semua ada. Kalau you all nak tak? Betul, kita boleh bekukan. Kita boleh freeze you punya account. Kalau macam tu tak payah sewa lah kan. So kalau you jenis yang tak ada responsible, yang tak apa, jenis duit tak ada apa semua, so you kena hati-hati. So tapi tak semua company boleh buat benda ni lah. Company yang besar-besar kalau you sewa memang kena kan. Alright, tak jadilah sewa kereta jalan kaki je. Tak ada masalah you nak sewa kereta apa semua kan. You sewa kereta, lepas tu kalau jadi apa-apa you responsible lah. So kalau dalam term and condition tu kena bayar sekian, you follow je lah. Tak payahlah melerik-lerik apa sampai nak kena sitos, nak kena beku account apa semua kan. So you dah ambil barang orang, you dah sewa kereta orang, dan dalam tu memang dah jelas ada term and condition, you follow je lah. Tapi kalau dalam term and condition tu tak dinyatakan, you boleh lawan lah. Alright, kalau saya ada satu kereta je, nak start dari mana? Okay, Uzu Mak Boruto ni you lokasi kat mana? Dia senang je. Sebenarnya kereta sewa, dalam bisnes kereta sewa ni, kereta tu nombor 2. Yang penting sekali adalah customer, yang penting sekali adalah marketing. Saya ada team saya, dia langsung tak ada kereta kan? Dia dekat Kuantan. Dia join saya 2018. Masa dia join tu dia kerja technician. Lepas tu sebelum dia join tu dia banyak lah masuk macam program-program merepek-repek pun semua, sampai dia punya nama pun dah kena blacklist. Dia nak apply loan pun tak boleh. Tapi dia nak buat bisnes kereta sewa. So saya pun okay, tak apa, you masuk kita punya program, saya ajar dia. So kerja dia buat marketing je. Buat marketing kan. Marketing tu dia macam-macam lah. Dia post story dekat dia punya Facebook, dia buat live, dia pergi ambil kereta orang, dia sewakan, dia minta testimonial. So dia buat je marketing. Kereta tak ada pun. So sekarang ni, even sampai sekarang dia still tak ada kereta, tapi dia manage 16 biji kereta. Orang bagi kat dia, kawan-kawan dia, family dia semua bagi kereta kat dia 16 biji untuk dia tolong uruskan. So yang tadi tanya, kalau you ada kereta sebiji tu boleh ke? Sebenarnya kereta tu tak penting. Yang penting adalah marketing. Marketing. Kalau you pandai cari customer, kereta tu orang bagi free je. Faham tak? Okay, kalau company yang sewa, adakah lebih bagus dari sendiri yang sewa? Okay, dia sebenarnya kalau macam saya lah, saya prefer sewa kereta dekat company lah. Okay, sebab apa? So bila orang nak sewa kereta kan, kita tanya dia, you nak sewa kereta ni under personal ataupun company? So kalau dia nak cakap dia nak sewa under personal, kita kena check dululah dia ni kerja apa, segala mak nenek apa semua. So kalau kita yakin, baru kita bagi sewa. Tapi kalau company ni, dia kata dia sewa kereta dengan company, so kita tengoklah dia punya apa LOU company bla bla apa semua. So kita tak ada nak check sangat lah. So kita prefer bagi sewa kereta dekat company. Sebab apa, kalau jadi isu apa-apa, kita just buat report je apa semua. Memang bank negara akan freeze account company tu lah. So kalau ada berlaku macam dia sewa kereta, accident apa semua, tak nak ni apa semua, kita buat report polis je, and then polis akan pergi hantar dekat bank negara. Memang account company tu memang kena beku lah. Tapi kalau macam personal, kita kena minta detail lah. Alright. Okay.
Uzu tanya, tuan, kalau secara tak sengaja dari pihak customer jadi apa-apa pada kereta macam mana ya? Okay, macam dia sewa kereta lah. Lepas tu contohnya macam kes biasa berlaku kan. Customer tu sewa kereta, lepas tu dia parking kan, tiba-tiba kereta tu pecah, cermin ke lampu ke pecah kan, ataupun kena cala ke kemek apa semua kan. So customer tu balik, dia hantar kereta. Oh tak ada, saya parking kereta ni ada orang langgar, dia tak tahu. So dalam kes macam ni, kalau company saya tak boleh claim daripada pihak ketiga kan, so saya akan claim dekat customer. Tak kisahlah bukan salah dia apa semua, saya akan claim dekat customer. Sebab apa? Kita bagi kereta you tu macam tu, return pun macam tu. Kalau saya tak boleh nak claim daripada pihak ketiga, customer ni cakap dia tak tahu siapa langgar apa semua, itu kita tak peduli. Yang penting aku bagi kereta aku macam ni, aku nak kereta aku macam ni. So customer tu kena responsible lah. Dia tak boleh nak lepas tangan. Tak ada, saya parking kereta kat sini, orang langgar apa semua, saya tak tahu. And then kita pula nak cari orang tu, kita pun tak tahu. Tak ada. So you have to responsible. Sebab tu dia cakap, sebab tu bila mana-mana tempat you parking at your own risk. Kan, kalau kereta you ni ada orang pecahkan ke, kemek ke apa semua, parking at your own risk. So you kena responsible. Kalau sewakan van berbaloi tak? Okay, macam saya cakap tadi, macam saya bermula dengan kereta kecil-kecil. Okay, kereta kecil-kecil. And then bila kereta kecil ni banyak, and then barulah saya start beli kereta besar. Sebab apa? Kereta besar ni dia punya permintaan tu dia bukannya hari-hari. Kalau macam time cuti, time ada kenduri, time ada apa-apa apa semua, memang banyak. Tapi tak hari-hari. Kan? Tapi kalau sekali dapat tu memang best lah. Sewa pun macam contoh van kan. Van sekarang ni satu hari RM400. Kalau you boleh sewa 10 hari sebulan dah RM4,000. Bayar bank mungkin baru RM1,500. Dah untung RM3,500 sebiji kereta kan. Tapi dia bukannya hari-hari. Kan? So saya punya formula, you fokus dulu kereta kecil-kecil ni. Okay? So daripada cash flow kereta kecil ni, you beli kereta besar. Kan? So kereta kecil ni time macam waktu bukan cuti apa semua, kereta kecil ni memang buat duit. And then dia boleh bayar kereta besar ni. Tapi bila time cuti je, kereta kecil ni jalan, kereta besar pun jalan. Masa tu you pergi haji balik hari lah. Faham tak? Alright, okay, dashcam. Claim insurans dia ke? Dia tengok macam kerosakan tu kecil, bawah pada RM2,000 kan. Biasanya customer kena bayar lah. Sebab apa? Tak baloi nak claim insurans, nak tunggu berbulan-bulan dalam workshop semua, tak baloi. So kalau kerosakan tu bawah pada RM2,000, biasanya kita hantar pergi workshop, kita minta invoice, minta quotation, kita bagi dekat customer bayar based on apa yang sepatutnya. Macam ada juga customer saya kan, dia sewa kereta tak macam mana, bonnet dia kemek kan. So kita pun hantar quotation dekat kedai untuk repair RM700. Customer bayar RM700. Daripada nak claim insurans kita minta RM2,000, baik dia bayar je. And then kita repair sini cepat, 2-3 hari siap. Faham tak? Okay, dashcam kena ada dalam setiap kereta, ada parking surveillance. Kalau pasang tu bagus lah. Kalau pasang tu bagus. Okay, dia bukannya setakat dashcam lah. Kalau macam you baru start, saya recommend lah untuk you pasang GPS tracker lah kan. GPS tracker ni macam you sewa kereta tu, you boleh tidur dengan tenang lah. You boleh monitor kereta you pergi mana apa semua. Itu bagus. Tapi macam GPS tracker ni dia sebenarnya dia hanya kosmetik saja. Okay, so kalau you buat bisnes kereta sewa kan, 2 tahun 3 tahun kan, so lama-lama you akan ada regular customer. Regular customer ni memang you dah kenal, memang you dah kamcing. So you fokus kepada regular customer you ni je. So InsyaAllah lah masalah tu jarang berlaku kan. Tapi benda ni you akan sampai ke level ni bila you buat bisnes kereta sewa lebih pada 3 tahun kan. You dah ada customer apa semua, and then you akan jumpa customer yang berduit, yang jenis jaga kereta yang tak berkira apa semua kan. So you fokus je customer macam ni, and then kalau rosak apa semua, dia orang ni memang akan bayar. So sebenarnya lepas 3 tahun you tak perlu pun pasang GPS tracker. Sebab apa? Takkanlah customer yang you dah kenal kan, takkanlah dia nak curi kereta kan. So macam saya dulu pun, saya langsung tak ada GPS tracker. Sebab apa? 80% customer saya ni
adalah customer regular yang saya dah kenal, memang dia dah sewa kereta bertahun-tahun. Kalau rosak ke, accident ke, saman apa semua, dia bayar je. Kan? So tak perlu GPS tracker ni. Tapi kalau you baru, you kena ada. Alright. Alamak, kereta sedan lebih luas lah ya marketnya. Macam saya, the best kereta lah yang paling untung, nak tahu tak kereta apa paling untung buat kereta sewa? Ada tak nak tahu? Okay, SKV tak buat dah ke? SKV masih buat lagi, masih run lagi. SKV ni even dekat TikTok saya ni masih lagi saya duk promote SKV pun semua. And then SKV ni isi saya run. And then bulan lepas pun sale pun dah RM100,000 kan. Commission pun dalam RM20,000 lebih. Okay kan? Macam SKV ni dah macam fully automatic lah. Sebab saya dah ada agent lebih kurang 800 orang. Saya tak buat apa-apa pun satu hari boleh sales RM20,000 kan, RM30,000 kan satu hari. Tak payah buat apa-apa sebab dah jadi pasif lah. Kan? And then saya pula sebenarnya saya malas nak fokus kereta sewa ni. Tapi sebab kan customer pun minta tolong kan. Lepas tu banyak orang mesej nak belajar kereta sewa pun semua. Saya tak apalah, saya buat fardu kifayah. Tapi sebenarnya saya punya income tu bukan daripada kereta sewa. Income saya sebenarnya daripada SKV. Kan? So macam saya buat kereta sewa ni, saya tolong kawan-kawan pun semua, fardu kifayah je lah kan. Dia orang bayar saya 1% je, 1%. So dia orang buat sale, tak kisahlah RM1,000 ke RM2,000 ke RM10,000, saya ambil 1% saja daripada dia orang punya sale tu sebagai upah saya mengajar lah kan. Alright, Permata Nilam buat je tu. Apa ragam customer yang selalu abang hadap? Ragam customer lah. Dulu masa saya buat kereta sewa kan, saya pernah hilang kereta lah. Kereta saya hilang 7 biji. Total loss biji 8 biji total semua kereta saya. 7 biji hilang, sebiji total loss. So daripada 7 biji tu, tak silap saya 3 biji hilang disebabkan broker. So saya macam staff saya bagi sewa dekat satu company ni bagi sewa dekat customer dia. Lepas tu hilang. Kita check customer ni, ya Allah, customer ni memang penagih dadah, memang ada hutang alung, memang ada kes jenayah. So memang kereta tu tak dapat claim lah kan. Lepas tu ada kereta yang dapat claim, ada kereta yang tak dapat claim lah, saya kena bayar lah kan. Lepas tu lagi 4 biji tu memang sama ada saya sendiri sewakan ataupun staff saya sewakan. 4 biji hilang. And then kita tengok lah apa profil penyewa yang sewa kereta hilang ni. Memang dia orang ni memang specialnya, tak ada kerja. Lepas tu memang ada kes dadah. Lepas tu memang ada masalah pinjam alung kan. Lepas tu macam-macam lah dia orang ni. So dekat situ saya belajar, kalau kita nak sewa kereta, bukan semua orang boleh jadi customer kita. Kita kena pilih-pilih. Sebab tu saya start develop macam sistem kereta sewa lah. Kalau orang nak sewa kereta, kita tak kenal, kita suruh dia booking online. Booking online, kita tengok dulu. And then kalau kita check kereta ada ke tidak, kita approve. Okay, kalau approve, dia kena bayar. Bayar pun kena bayar online. Dari segi cara dia bayar tu pun kita boleh tengok customer ni dia macam mana. So kalau dia bayar online, dia bayar pakai kad kredit, ini customer grade A lah. Kalau dia bayar online banking, ini pun customer kategori yang bagus. Lepas tu kalau dia kalau yang dia jenis dia pergi bank, dia masuk duit dalam cash deposit machine tu, customer ni agak berisiko sikit lah. So kita kena minta more detail lah, dia kerja kat mana, alamat dia semua kita kena minta. Sampai kita puas hati baru kita serah kereta. Kalau dia tak boleh bagi detail, kita tak akan kita reject je customer. Lepas tu kalau customer ni dia kata dia nak bayar masa ambil kereta, nak bayar cash semua, customer ni memang kita reject lah. Kan? So macam company saya lah, macam mana kita kurangkan risiko-risiko berurusan dengan customer-customer yang bermasalah ni. Nak tahu tak macam mana? Selamat pagi. So dari segi pricing, alright. So dekat luar sana banyak orang yang dia buat kereta sewa kan. Dia buat kereta sewa, so mungkin dia baru lagi, dia pun tak ada pengalaman. Macam saya pun dulu lah, masa saya mula-mula buat bisnes kereta sewa, saya banyak main harga.
banyak perang harga lah. So saya sewa kereta murah-murah. So bila saya sewa kereta pada harga yang murah, so memang banyak customer kan. Sebab apa kita offer harga murah. Tapi dalam banyak-banyak customer tu, ada customer yang bagus, ada customer yang tak bagus. Alright. So kalau dapat customer yang bagus tu, okay, alhamdulillah lah kan. Tapi kalau dapat customer yang tak bagus ni, macam kereta saya hilang sewa kan, macam dia ni memang ada ambil dadah, dia ni memang ada kes pinjam malung, dia ni memang ada kes masuk mahkamah, memang ada kes jenayah kan. So kita dapat customer je ni, dan kita pun tak filter, dia contact kita nak sewa, kita bagi. Memang problem lah. So dekat sini saya pun start belajar, okay, sebenarnya kita tak boleh sewa kereta dekat semua orang. Kita kena ada siapa customer yang kita nak. Alright, so macam mana saya nak berubah daripada customer yang macam-macam ni kepada customer yang berduit? So ini benda yang saya buat lah. Start daripada tahun 2017 kan, saya start bisnes sewa 2006. And then along the way tu memang ada macam-macam lah masalah apa semua. And then kesilapan saya, tuan-tuan, memang kita bagi servis kereta bagus apa semua kan, tapi silap saya tak pernah minta feedback customer. Saya tak pernah minta testimonial customer. So bila saya tidak ada testimonial customer, so saya tak boleh nak tunjukkan company saya ni adalah company yang bagus, company yang the best company. And then saya terpaksa main harga. Saya tengok pesaing saya buang harga, saya pun buang harga. So kita terpaksa follow je kan. Tapi start pada tahun 2017 saya belajar, okay, saya tak boleh nak buat macam tu. Saya tak boleh nak perang harga. Kalau saya duk perang harga, saya akan deal dengan customer yang bermasalah ni. So saya start banner branding, positionkan company saya ni sebagai the best car rental lah. So apa yang saya buat adalah saya start macam kita tengok balik kita punya SOP, proses booking kereta sewa. So saya improve dulu lah. So macam customer nak sewa kereta kan, dia masuk dekat kita punya website, dia booking kan. So dia punya flow tu mudah. Alright. And then dia bayar pun mudah. Okay, lepas tu bila dia dah semua, dia dah booking pun semua, dia dah bayar pun semua, masa dia nak ambil kereta tu pun kita perkemaskan kita punya SOP. Macam saya punya team pun saya pesan, okay, nak hantar kereta janganlah pakai selekeh kan, biarlah pakai uniform, ataupun biarlah nampak sebagai seorang entrepreneur, usahawan. Pakai kasut, jangan pakai selipar kan. So bila hantar tu biarlah nampak profesional. Kereta tu pula masa nak hantar tu make sure lah bersih kan, dah cuci pun semua. Janganlah hantar kereta kotor semua kan. So customer bila dia dapat kereta, dengan kita punya penampilan, dengan kereta bersih, layanan, proses dia booking pun mudah. So dia dah impress. Okay, dia dapat kereta. Okay, dia pun sewa kereta pun semua. Kereta memang elok. Lepas tu bila balik tu, kita tunggu dia, kita pun pakai smart apa semua, kita tunggu dia. And then dia pun angkut barang apa semua. Kita minta dia punya video testimonial. So macam mana tuan, dengan kita punya survey, customer ni bila daripada A sampai Z, dia memang impress, memang dia akan bagi feedback. Aku sewa kereta dengan Green Matic memang best, booking pun senang, harga pun okey kan, and then kereta pun okey, and then masa nak return pun senang pun semua. So saya memang puas hati pun semua. So kita rakam video tu, and then kita gunakan video tu untuk buat marketing. So kita post lah dekat kita punya Facebook, dekat kita punya YouTube pun semua kan. So macam customer ni bila dia dah happy, dia balik, dia akan cerita dekat kawan-kawan dia, family dia pun semua kan. So kita start dapat customer daripada referral ni. So memang kita punya kereta tu memang sentiasa jalan. Kereta memanjang tak cukup. Bila kereta kita tak cukup, you ni dengar lagi tak? Dengar lagi saya punya share ni. So bila kereta tak cukup, so macam kita tak adalah nak pergi buang harga. Kita naikkan harga sewa. Kalau macam dulu, saya pernah sewa kereta lah, macam dulu lah, zaman dulu kan, zaman perang harga, saya pernah sewa kereta RM70 satu hari kan. Tapi bila kita buat macam tu, kita rebranding, kita dapatkan testimonial, kita betulkan SOP, and then customer ni dia happy, dia repeat lagi, dia recommend lagi apa semua. So kereta kita memang sepanjang masa fully book. So bila fully book, kereta tak cukup, so kita naikkan harga sewa tu sikit-sikit, daripada RM70 naik RM80, naik RM90, naik RM100. Sampai sekarang ni harga sewa kereta dekat company saya paling murah RM120. Kan.
Paling murah macam kita ada daripada Azia sampailah Velfire. Paling murah sewa kereta saya dalam company saya RM120 satu hari. Macam company lain ada lah yang buat RM110, ada yang buat RM100, ada yang RM90, RM80. So saya tak peduli benda tu. Saya punya harga sewa RM120 satu hari. And then customer ni pula yang dah biasa dengan kita, dia tak kisah pasal harga. Sebab apa? Dia boleh je dapat harga murah. Tapi mungkin dia dapat servis tu tak sama macam kita lah. So tak kisahlah, mahal RM10, RM20 tak kisah, janji servis bagus. So bila saya pricing tu naik kan, so saya dah memang sangat kurang untuk berurus niaga dengan customer-customer yang jenis problem ni, yang penagih dada, yang pinjam malung, yang ada masalah apa semua. Sebab customer-customer ni macam ni, dia orang ni akan cari company-company yang duk perang harga. So saya, macam company saya, alhamdulillah lah, sangat jarang kita deal dengan customer-customer yang bermasalah. Harap menjawab soalan. Macam mana deal dengan pelancong luar? Record background dia tak ada. Okay, macam pelancong ni macam mana? Sekejap minum dulu. So pelancong ni biasanya kita ada kategori-kategori pelancong yang kita fokus. So macam company saya, kita sangat suka pelancong dipanggil tourist with family, pelancong dengan keluarga. Yang ni grade A punya customer kan. Sebab apa? Kalau dia ni pelancong, dia bawa family, maknanya dia ni ada duit. Dan bila dia sewa kereta kita ni, dia akan bawa kereta tu sangat berhati-hati. Sebab apa? Dia bawa family. Ini customer ni memang grade A punya lah. So tak payah nak check apa semua. And then macam customer macam ni, biasanya dia orang ni memang akan booking awal. Dia bukannya last minute. Macam kadang-kadang ada customer ni 3 bulan lagi dia nak datang Malaysia, dia dah booking, dia dah bayar siap-siap dah. And then cara dia bayar tu pun, dia bayar pakai kad kredit. Ini memang customer yang jenis banyak duit. And then bila, macam saya ada banyak juga case customer ni bawa kereta accident semua kan. So kita minta ganti rugi, dia bayar je. Dia bayar. Kadang-kadang kerosakan tu bukannya sebab dia pun kan, orang langgar apa semua, tapi dia bayar. Dia tak nak masalah lah. Alright, so and then customer ni kan, bila dia guna kita punya servis semua, dia balik kat dia punya negara, dia orang ni rupanya dia orang ni ada group. Dia ada group WhatsApp, ada group Facebook semua kan. Lepas tu dia orang ni akan start share dekat dia orang punya group. Lepas tu kalau macam orang ni, dia ni dekat negara dia doktor kan, dia balik dia cerita dekat group, aku datang Malaysia kan, aku sewa kereta dengan Green Matic, memang terbaik lah dia punya servis. Dia share dekat dia punya group. Nanti kejap lagi adalah doktor-doktor daripada negara dia ni akan mesej kita betul, saya dapat contact number you ni daripada orang ni kan, and then dia pernah sewa kereta dengan you, saya pun nak sewa kereta dengan you. So kita, marketing tu tak payah nak buat apa-apa dah kan. Kita akan start dapat kawan-kawan dia, family dia pun semua. Dan dia orang ni pun lebih kurang sama je. Datang Malaysia, sewa kereta, jalan apa semua, memang jaga. Alright. So paling penting sekali adalah you kena bagi the best service dekat customer. Kira macam kalau bintang tu 5 bintang punya level lah. So customer ni dia happy, dia akan recommend you punya service, dia akan repeat lagi. Kan? Menjawab tak soalan? Siapa tak tanya soalan Rizwan? Encik Wahi, bagaimana Encik review new customer? Okay, kita new customer ni, kalau kita tanya pelik-pelik pun macam tak seronok juga kan. So saya senang je, kalau kita tak kenal customer tu, kita ada SOP dia. Saya follow macam bank punya prosedur. Kalau macam you nak pinjam duit daripada bank kan, apa dia punya SOP kan? So adakah you just telefon bank, bank aku nak pinjam duit lah 100,000, adakah you macam tu? And then bank pun, you nak pinjam duit tak apa, bagi nombor akaun kita bagi. Tak kan? So kereta sewa pun sama juga. Macam bank, kalau you nak pinjam duit bank, you call dia, okay, you nak pinjam duit kan, okay, you kena isi borang permohonan dulu, you kena apply dulu. Okay, you submit lah dia punya application kan. So bank ni dia akan check dulu, you ni kerja apa, berapa gaji you, you ada record apa semua kan. So daripada you punya detail tu, barulah bank buat keputusan untuk bagi loan.
Kalau you ni tidak ada risiko rekod cantik semua, dia bagilah. Tapi kalau you ni ada rekod tak berapa cantik, kena ada guarantor. Macam kereta sewa ni deposit lah. Kan? So kereta sewa pun sama juga. Kalau orang call kita, new customer, kita tak kenal kan, saya nak sewa kereta apa semua, you janganlah mengelupur nak pergi bagi kereta kan. So you kena ada SOP. So macam saya punya company, SOP dia adalah, okay, you pergi kita punya website, you booking je, kan. So customer ni kalau betul-betul dia nak sewa kereta, dia akan pergi kita punya website, dia tengok harga kereta apa semua, dia booking. Tapi kalau customer ni dia just macam main-main je apa semua, macam dia nak tanya-tanya apa semua, memang dia takkan booking. Kan. Dia bagi alasan, saya tak reti lah internet, saya tak ada email lah, saya tak ni lah apa semua. So customer ni memang kita awal-awal lagi kita reject lah. Sama juga macam bank kan. Kalau macam saya nak pinjam duit lah apa semua, bila bank suruh you apply, saya tak reti lah, susah lah apa semua, memang awal-awal lagi bank dah reject lah, pergi berambus. Kan. So macam company saya macam tu. Kalau you nak sewa kereta dengan saya, kita tak kenal you, kita suruh masuk dekat kita punya website gogreenmatthew.com, masuk dekat situ and then you booking je, kan. So bila kita dapat you punya booking tu, kita boleh tengok nama you, nombor telefon you, email apa semua kan. So dekat situ, dekat sini 50% you dah lulus lah. 50% you dah lulus. Okay, maknanya orang ni betul-betul nak sewa kereta. And then kita check dulu kereta. Kita check lah, okay, kereta ada, kita approve booking. Kita approve booking. And then bila kita approve tu, yang customer ni dia akan dapat notification, dia boleh bayar. Okay, so daripada cara dia bayar tu pun kita boleh tengok dia ni macam mana, customer ni macam mana. Macam saya cakap tadi, kalau dia bayar pakai kad kredit, ini grade A punya customer lah. Maknanya customer ni, kalau dia ada kad kredit, debit card, maknanya customer ni very good customer. Kalau dia bayar online transfer pun still very good customer. Tapi kalau dia bayar pakai cash deposit machine, so kita macam boleh nak sewa, tapi kita nak check more detail. Macam bank jugalah. Maknanya customer ni adalah customer berisiko. So mungkin kita minta deposit, kita minta dia punya business card apa semua kan. Kalau dia boleh bagi, boleh sewa. Kalau dia tak boleh bagi, kita reject, kita refund balik duit dia. And then kalau customer ni dia kata, boleh tak saya bayar masa ambil kereta, nak bayar cash apa semua. So customer ni memang kita reject. Kan. Alright, menjawab tak soalan? Alamak. Sekejap saya baca komen. Banyak pula komen ni. Menjawab tak soalan? Perlu siapa tahu Faizal tadi kan, perlu ke company rent car berdaftar dengan Kementerian Pelancongan? Sebenarnya perlulah, tapi kos dia sangat mahal. Macam saya pun dalam saya punya group tu, dia orang pun ada suggest lah untuk kita buat macam koperasi kan, koperasi. Lepas tu semua yang join under company saya ni, dia jadi ahli koperasi. Koperasi ni nanti dia akan buat satu syarikat Sdn Bhd, yang syarikat ni yang akan apply lesen lah, apply lesen semua. So ahli-ahli koperasi ni dia boleh guna lesen yang company ni lah. Tapi you kena jadi ahli koperasi lah. Okay. So you jadi ahli, you run je business. And then kalau you ada modal apa semua, you boleh beli kereta. Sama ada you apply SME loan ke, ataupun kalau you ada setengah orang, tim saya dia ada mas. Dia ada mas, dia pergi pajak mas, dia dapat duit, dia beli kereta. Beli kereta under company, and then dia tapi benda ni tak jalan lagi. So sebenarnya dia boleh masukkan permit. Cuma permit ni dia agak mahal sikit lah kan. Sebab apa, insurans pun mahal. Insurans macam insurans kereta sewa ni, ikut pengalaman saya lah, dia punya harga tu 10% daripada harga kereta lah. Contoh you beli Beza 50,000 kan, 50,000 contoh kan. So dia punya insurans tu 5,000 setahun tau. Mahal. So kalau kereta-kereta berpermit ni, kalau you dapat job-job macam you sewa kereta dekat JLC ke, big company yang harga dia cantik, boleh. Tapi kalau you open market, agak sakit sikit lah. Sebab apa, macam company besar-besar, Hearst ke, Avis ke, big company, sebenarnya dia orang ni 70% dia orang punya sewaan tu, customer tu adalah dia orang punya anak syarikat. Macam dia orang punya CEO, dia orang punya company kan. So dia orang memang ada permit, memang insurans tu mahal. Lepas tu dia sewa kereta dekat dia orang punya anak syarikat.
So harga tu memang kau-kaunya lah. And then anak syarikat dia ni bila sewa kereta boleh tolak cukai. So kalau you ada customer yang premium macam ni boleh, kan? Tapi kalau you open market, sakit sikit lah, kan? And then nanti coming soon, saya tengah deal dengan satu company ni. Kita akan buat macam dia panggil insurans P2P, peer-to-peer car sharing punya insurans lah. So kereta ni, walaupun kereta ni kereta personal, you beli insurans daripada company ni. Kalau orang sewa kereta, accident, report polis kata sewa kereta, still boleh claim. Tapi kena beli insurans daripada company ni. So saya tengah deal dengan satu company ni. InsyaAllah lah, doakan supaya kita dapat benda ni. Dan siapa-siapa yang buat kereta sewa yang jenis tak ada modal apa semua, you boleh beli insurans ni, you boleh sewa kereta dengan hati yang tenang lah, InsyaAllah, kan. Esok saya meeting. Benda tu memang company tu propose kat saya, cuma perlukan persetujuan saya. Kalau saya setuju, mana proceed lah. Alright. Item Encik recognize for first time customer, example saya lah, kan. So biasa kalau macam first time customer, kita minta IC dia, driving license semua. And then the best kalau boleh booking online, and then cara dia bayar apa semua. And then kalau kita still tak puas hati, kita minta lah business card ke, macam bil-bil ni kita kurang minta lah. Kita nak tahu dia kerja kat mana, kan. Alright, Go Green Matic masih aktif lagi ke tuan? Okay, Go Green Matic ni sebenarnya hampir mati. Tapi alhamdulillah lah, umur panjang, kita still ada customer, and then kita still ada lagi tim-tim kita. So sebenarnya saya pun malas nak fokus pada kereta sewa ni. Sebab apa, saya dah buat bisnes dengan SKV, kan. Tapi fikirkan customer, fikirkan tim saya, fikirkan ramai lagi dekat luar sana yang mesej saya, minta saya ajar bisnes kereta sewa apa semua. So saya pun tak apalah, saya buat juga. Dan sebelum saya buat program GM Hub tu, saya start program GM Hub tu, memang booking banyak gila, tapi kita tak boleh nak close. Sebab apa? Tak ada supplier. So sekarang ni booking masuk, kita ada team 100 lebih orang, and then mostly 50% booking tu kita boleh close. Sebab apa? Kita dah ada customer. And then saya punya team ni, ada yang masuk tak ada kereta apa semua, dia orang start beli kereta, ada yang start ambil kereta apa semua, kan. So InsyaAllah lah, saya target lah, kalau boleh saya nak rekrut lebih kurang dalam 300 orang. Dan setiap orang ni, dia orang buat kereta sewa, kan. Sampailah dia orang boleh ada dalam 10 biji, kan. Paling tinggi dia boleh ada 40 biji kereta. Saya target, saya nak tim saya ni sebulan dia boleh buat dalam 60,000 ke 80,000 ringgit sebulan. Ada tak sesiapa yang nak buat kereta sewa, yang nak belajar? Tapi saya charge setahun, saya charge RM600. RM600. So nanti siapa yang daftar tu, saya bagi baju macam ni, kan. Baju ni, lepas tu lanyard kita bagi, topi kita bagi, kan. So you masuk je, you boleh run bisnes kereta sewa. Business card pun kita bagi. Business card. So RM600 you boleh run kereta sewa. Okay. And then setiap tahun you bayar RM300 je. RM300 saja untuk continue. Kan. So saya target siapa yang join ni, you boleh mula bisnes kereta sewa from zero. Ada kereta ke tak ada kereta, tak ada masalah. Kalau you nak kan, you WhatsApp saya. You pergi kat bio saya, WhatsApp saya. Tapi saya akan open pendaftaran ni pada 25 September. Saya ambil sebulan sekali je saya open pendaftaran. Masa 25 hari bulan tu you daftar. And then lepas you daftar tu, nanti saya akan buat coaching lah. Ada video-video apa semua. Kalau ada soalan, kita akan masukkan you dalam group, tanya soalan, tanya. So saya target siapa yang join ni, sampai satu masa you boleh ada 40 biji kereta. 40 biji kereta, you punya income pun 60,000, 80,000 sebulan. You punya profit minimum 15%. And then daripada cash flow kereta sewa tu, you boleh beli property. Saya target lah, you boleh beli property nilai dia lebih daripada 1 juta. Dan saya nak you all ni daripada profit kereta sewa tu, you boleh menyimpan emas. At least you kena ada sekilo emas. And then you boleh bersedekah, berzakat apa semua. So itu yang saya target lah. You boleh membantu komuniti. Ada tak sesiapa yang nak belajar bisnes kereta sewa? Kan, saya punya target lah, saya nak melahirkan 1,000 orang jutawan kereta sewa.
Kan. And then coming soon lah kita akan buat, insyaAllah kita akan buat koperasi, ada anak syarikat, and then kita nak ada lebih kurang dalam 1,000 orang yang jadi ahli koperasi ni. And then kita akan start buat kereta sewa, kita akan buat bas persiaran, kita akan buat umrah, kita akan buat hotel, kita akan buat pusat servis kereta kan. So ahli koperasi ni nanti dia boleh buat lah. Kalau dia nak buat kereta sewa, dia buat. Dia nak buat car wash, dia buat. Kalau dia nak buat bas persiaran, dia buat. So dia gunakan lesen yang kita sediakan ni, kan. InsyaAllah cover satu Malaysia. Memang kita cover satu. Sebelum COVID, memang company saya sebelum COVID kan, saya ada lebih kurang 7,000 supplier kereta sewa sebelum COVID. So ada yang memang under company saya, ada yang outsource. So total semua ada lebih kurang 7,000. Masa tu memang seronok gila. Booking masuk, lepas tu kita ada banyak supplier, kita just share je dengan kita punya group. Lepas tu dia orang sambut lah, kita makan commission lah. Kan? Boleh. So you nak fokus kat mana? Kan? Nak buat kereta sewa pun boleh. Tapi benda ni kena fasa face by face lah. Kan? Kita macam kereta sewa sekarang ni, kita punya core adalah kereta sewa. Kan? Lepas tu mungkin kita punya team pun dah ramai apa semua. Mungkin kita boleh buat workshop. Kan? Mana-mana kereta-kereta yang ada ni, hantar je pergi workshop ni, cuci kereta, servis, tukar tayar apa semua kan. So anggota koperasi ni siapa yang ada kemahiran, dia buat je. Kan? Okay. Lepas tu mungkin sampai satu masa nanti kita nak pergi umrah, boleh kita JV je dengan mana-mana company, kita pergi umrah apa semua kan. Kita pun boleh jual package umrah. Lepas tu mungkin mana ada tahu tim kita ni yang ada modal apa semua, yang ada bangunan apa semua, nak buat homestay ke, nak buat hotel apa semua, boleh kan. So macam anggota saya, macam koperasi ni dia tak make money sangat. This company pun tak make money. Yang buat make money adalah anggota koperasi ni, yang run kereta sewa ke, workshop ke, umrah ke, hotel ke, homestay ke kan. So make sure yang ahli ni yang buat duit. Boleh kan. Fokus kat mana yang you nak. So kalau siapa-siapa yang berminat, tapi benda ni saya tengah sediakan dia punya kertas kerja. Nanti siapa yang join projek JM Hub ni, nanti saya akan share dengan diorang lah. Lepas tu kalau diorang setuju, kita akan proceed. Sebab benda ni nak buat kena modal lah. Saya fikir-fikir besar juga modal nak buat ni kan. Paling-paling kena ada 300,000 kan. So saya akan buat dia punya paperwork, and then saya akan tunjuk dekat saya punya team. Kalau diorang setuju, kita proceed lah kan. Sebab apa, bukannya cakap kosong ni, kena modal ni kan. Alright, so saya rasa itu saja untuk hari ni. Thank you very much. Kalau ada apa-apa nak tanya ke, nak join ke apa semua, boleh WhatsApp saya. Pergi je dekat bio saya ataupun WhatsApp saya 012-875-2002. Saya area mana? Saya duduk dekat Selangor, dekat area Sepang lah kan. So saya punya office ni dekat Sepang. Tapi macam company saya ni, kita boleh terima booking seluruh Malaysia. Kita ada team kat Sabah, dekat Sarawak, dekat Johor, dekat Melaka, dekat Negeri Sembilan, dekat Selangor, dekat Langkawi, Kedah, Perak, semua ada. Kan? So kalau you join kita punya projek ni, you duduk dekat mana pun, you boleh terima tempahan kereta sewa tu seluruh Malaysia. Contohnya macam Zuhairi kan. Zuhairi, you dekat mana? So contohnya you duduk dekat Selangor kan. You duduk kat Selangor, you buat marketing apa semua, and then tiba-tiba you ada customer nak sewa kereta dekat Sabah kan. So you boleh je ambil booking dia tu, and then kita ada team kat Sabah kan. You tanya team kat Sabah, ada kereta tak? So kalau team dekat Sabah kata ada, you approve booking, customer buat payment, and then you dapat commission 10%. Kalau harga sewa tu 120 kan, you dapat RM12 kan. So macam kita punya sistem ni, seolah-olah you join, you ada cawangan seluruh Malaysia. Itu kelebihan kita. Nilai. So kita ada juga tim kat Nilai. Dia ni orang Sabah tau. Dia orang Sabah datang ke Semenanjung, kerja kilang dekat area-area Sepang ni lah kan. Dia kerja dekat Harta Lega. Harta Lega kan. So dia pun buat kereta sewa.
Sebulan dia punya income 16,000. 16,000. Kan? Dia, and then macam dia pun dia boleh ambil booking. Dia duduk dekat area Nilai ni, and then dia boleh, macam saya tengok dalam group tu, dia ada customer yang nak sewa kereta dekat KK, dekat Kuching kan. So kita ada team. So dia just tanya je dalam group, kalau ada siapa-siapa yang boleh supply, dia forward je booking tu, and then dia makan commission 10% kan. Kalau RM100 dapat RM10. Kalau RM500 dapat RM50 kan. So ini kelebihan sistem yang kita buat lah. Kalau saya rasa macam company lain tak ada. Company saya je the only company yang buat benda ni. Kan? So you join, you boleh seolah-olah you ada cawangan seluruh Malaysia. Kita berjemaah, kita bekerjasama. Alright, so saya rasa itu saja untuk hari ni. Thank you very much. Kalau ada apa-apa boleh WhatsApp saya. Bye bye. Assalamualaikum.